Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid dharain amin. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat meneruskan siri kuliah bulanan kita di Darul Wahdah. Satu kesempatan yang baik untuk kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita mendengar panduan-panduan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya amalan kita menepati apa yang disyaratkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi pada pagi ini kita sambung bab yang ke-8, yaitu kata pengarang kitab kita ni Syekh Idris Al-Marbawi, babu an-nahi anil bauli qa'iman. Bab menceritakan tegah daripada kencing berdiri. Yang ni kadang-kadang kita jarang jumpa apa hukumnya dan pandangan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara ni. Dan kita pun tengok macam-macam orang dalam qada hajat ni, khususnya kencing. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang berdiri balik tayar lori, ada kira taman adat. Jadi apa hukum benda ni kita duk buat selalu. Langkah baiknya walaupun benda itu adalah qada hajat, tetapi dia masuk dalam kita buat kena dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pagi ni kita nak tengok bab ni dan bab yang seterusnya. Alhamdulillah, pelang ramai lah. Kan pagi ni ceria-ceria belakang. Walaupun dengar kata kemarin jenuh doa angkut selut. Tapi tak ada habang kalau selut naik kemarin, pagi ni ramai boleh pakat tolak. Alhamdulillah, semua nampak sihat, segak-segak. Saya pun kalau nak bagi segak pagi ni bukan payah. Sebelum nak naik tadi mak Wan kena make up dulu. Seolah rumah saya memang tengah jam naik dulu ni. Lah dunia amat tu tuan-tuan. No, tapi tak apa. Innallaha jamil yuhibbul jamal. No? Allah Ta'ala tu cantik, dia suka kepada kecantikan. Jadi tajuk kita an-nahyu 'anil bauli qa'iman. An-nahyu maksudnya tegah, larang, jangan buat. Tu dia panggil an-nahyu. Kan bahasa Arab, bahasa Hindustan nahi. Gitu kan, nahyu kan, jangan, nahi. Dia yang tang ni dia sama, lebih kuranglah Arab dengan Hindustan. Dalam bahasa Arab an-nahyi makna tegah, an-nahyu tegah. Kan bahasa Hindustan nahi, jangan, tidak. Baik. An Syarih bin Aisyah qalat
man haddatsakum anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman fala tusaddiquhu ma kana baulu illa qa'idan. Yabulu kana yabulu illa qa'iman, asahu wa ahsanu. Maknanya daripada syariah, pada syariah daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, barang siapa berceritakan kamu bahwasanya Nabi SAW ada ia kencing berdiri, maka janganlah membenarkan sekalian kamu akan dia, kata Aisyah. Jangan percaya, tidak ada ia kencing melainkan duduk. Sayyidatina Aisyah dia lebih mengetahuilah suami dia. Maknanya ada orang kata yang Rasulullah pernah kencing berdiri. Jadi Aisyah kata, kalau ada orang mehabak macam tu, jangan kamu membenarkan dia. Fala tusaddiquhu, jangan kamu benarkan dia. Kan? Maka yabulu illa qa'idan. Nabi tak kencing melainkan dia dalam keadaan duduk. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, bermula setengah daripada bab qada hajat itu ialah kencing duduk. Dalam bab qada hajat ni makna kita buang air kecil ataupun air besar, dipanggil qada hajat, menunaikan hajat. Dan telah datang hadis pada kencing duduk dan kencing berdiri. Ada hadis. Bermula hadis kencing duduk itu, iaitu sahnya telah dikeluarkan oleh Tirmizi akan satu hadisnya yang menunjukkan bahwasanya Nabi tiada ia kencing berdiri. Dengarlah demikian bunyinya, kata dia. Dia buat main hadis. Iaitu yang kita baca tadilah, yang mula tadi. Di daripada Suraih, daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, man haddatsakum, siapa-siapa yang pihabak pada kamu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yabulu qa'iman, adalah dia buang air kecil dalam keadaan berdiri. Fala tusaddiquhu, jangan kamu benarkannya, jangan kamu percaya. Maka yabulu illa qa'idan, Nabi tidak kencing melainkan dalam keadaan duduk. Baik. Kata Abu Isa At-Tirmizi, bermula hadis Aisyah ini seelok-elok dan semakbul-makbul hadis pada ini bab, dan lebih asah. Kan? Jadi itu keadaannya yang sebenar. Makna bila kita buang air kecil dalam keadaan duduk, menepati apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah. Kalau berdiri bukan dia, kan? Tambah pula berdiri, duduk balik tayar, angkat kaki satu. Hak tu sunnah anjing. Ni. Jangan kita bagi nak buat, biar kita buat benda qada hajat pun dapat pahala, sebab dia menepati apa yang dibuat oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Masalah kencing duduk dan hukumnya, yang ni kita nak tengok. Adalah kencing duduk itu satu tabiat yang dipuji oleh syarak. Kan? Mana orang yang buat macam tu, dia melakukan amalan yang dipuji oleh syarak, oleh agama. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Kita buat dalam hidup kita ni, apa aktiviti kita, dia dipuji oleh syarak. Barulah darjat ataupun martabat warak kita dengan agama ni hebat. Kita ambil berat.
Dan ialah tabiat orang beradab dan mempunyai maruah. Kan, orang yang boleh dalam keadaan betul buang ayam, maka dia orang yang beradab dan orang yang bermaruah. Memang pula kalau kita tengok orang kodan balik pokok berdiri, balik tayar lori, balik rumah pakai tembok, pakai begitu je, nampak akhlak dia, maruah dia tak berapa cantik lah. Tak cantik. Maka demikianlah perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebersih-bersih perangai, kata dia, itu perangai yang baik. Dan dalil hadis di dalam masalah 71 tadi, kata Siti Aisyah, tidak pernah Nabi kencing berdiri dan disuruhnya mengerjakan kencing duduk pula, sebagai kata Imam Tirmizi. Telah datang riwayat yang dhaif lah riwayat ni, akan bahwasanya Nabi menyuruh kencing duduk. Demikian bunyinya. An Umar qala ra'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam abulu qa'iman faqala ya Umar la tabul qa'iman ba'du. Diriwayatkan daripada Umar Al-Khattab, katanya telah melihat akan daku oleh Nabi SAW kencing berdiri, maka sabdanya, hai Umar, jangan kencing berdiri kemudian daripada itu. Tapi hadis ini dhaif, kan, yang sahih, yang asahnya hadis daripada Syariah tadi, yang diambil daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dia menyatakan Nabi menegah. Baik, apa hukumnya? Adalah kencing berdiri itu, kata ulama, hukumnya makruh. Makruh maknanya dibenci, kan. Makruh maknanya kalau kita buat tak dapat apa, kalau kita tak buat dapat pahala. Itu ta'rif makruh, kan. Maknanya siapa kencing berdiri tak dapat pahala. Kalau dia duduk dapat pahala. Kata ulama, hukumnya makruh. Kalau sampai ke tahap berdosa, kan. Jadi kita batu hukum ni cantik. Selama mana kita nak boleh kencing duduk, akan sampai satu tahap dia tak boleh duduk, dia kena berdiri. Kan, bila orang yang ada masalah, kalau dia duduk pun lagi dia bangkit, dia terbit pula dah. Jadi bila berdiri dia boleh. Jadi ketika tu tak apalah, kita dalam keadaan uzur, dalam keadaan darurat. Jadi hukum dia pun cantik, makruh. Kalau tengah sihat kita ni, saja-saja, kan, penakut, bilik ayak luar rumah, nak keluar pergi takut, dia buka naku, dia buat keluar paip, dia tak atas naku, dia buka berderai begitu, mana boleh duduk, kan. Makruh hukum dia, makruh. Melainkan kerana uzur, dia bersebut, kalau saya saja sihat ni pergi berdiri, makruh. Melainkan kerana uzur, seperti sakit pelipat, dia kata sakit pelipat ni lah, kaki tu, atau melampau-lampau gemuk. Kan, gemuk terlampau bermasalah, dia mana boleh kencing duduk, terus tunggil, tunggil, payah dia nak kencing duduk, dia kena berdiri. Orang yang terlalu lemak, gemuk, dia lebih. Atau tempat kencing itu bersepah dengan najis. Kita tengok-tengok Allah, bilik ayak ni kan macam-macam. Pasien kita tengok kadang terpaksa dia buat pejam mata,
tak ada tempat lain dah. Waktu tu nak duduk habis, dan najis lain ke kena seluar kita apa semua. Dalam keadaan ni diharuskan boleh, jangan gagah duduk juga. Duduk juga sekali lagi mudarat kepada pakaian kita kerana najis. Jadi apa sebab tu bilik air kita nak duduk, nak ikut sunnah Rasulullah, kena bersih lah. Bersih baru senang kita nak buat amalan-amalan macam Nabi. Kita nak duduk kan. Jadi apa nama, masalahnya sekarang kita tengok, patutnya tandas-tandas rumah orang Islam bersih, masjid orang Islam bersih, surau bersih. Tapi sedihlah kadang-kadang kita masuk tengok Allah, masjid tandas tak elok, dengan tersumbat dia dengan ayak melepah luang. Jadi kita nak duduk elok-elok pun tak gamak, tak boleh. Sepatutnya tempat-tempat ni, khususnya masjid, surau, kena jaga. Tempat menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi barulah kita boleh. Tapi kalau memberi kesan ataupun mudarat kepada najis-najis yang ada, tak apa berdiri. Atau kerana di tengah-tengah air, macam naik ayak Darul Hedah, kata naik dekat pinggang bela rumah, nak duduk lah ayak tu, nak kecil, cari ular dia beli. Jadi ketika tu kita berdiri, tak apa, kan, berdiri sebab ayak penuh banjir. Baik. Kemudian maka makruh itu makruh yang macam mana? Yang kata saja-saja kita berdiri kan. Makruh itu ialah karahah tanzih juga. Bukannya karahah tahrim. Makruh di situ makruh tanzih. Makruh tanzih ni dia tak sampai ke martabat haram, tapi dekat-dekat. Tanzih mana dia makruh yang hampir haram, bukan makruh tahrim, bukan ditegah di situ dalam bentuk haram, tidak. Tak haram, cuma dia makruh tanzih. Cuma akhlak ataupun maruah kita tu rendah lah di dalam agama. Orang yang buat macam tu selalu, melainkanlah dalam keadaan-keadaan yang tertentu. Kerana adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adatnya biasanya berkekalan di dalam kencing duduk. Macam dalam masalah 77 tadi. Cari jalan lah. Kalau ada dua pilihan kita, satu tempat kena berdiri, satu tempat kena duduk, pilih hak duduk. Kanlah di tandas-tandas buh raya mana dia buat dua tempat. Satu, tapi hak tempat untuk duduk tak ada, tak dibuat hak jenis berdiri, bubuh mangkuk kecil gitu. Ni orang lelaki lah, orang perempuan tak ada masalah. Duduk berdiri berambuk. Jadi satu lagi, kalau nak duduk kita terpaksa pergi duduk dalam tandas kan. Dia tak ada tempat duduk tu. Tempat berdiri banyak dia buat. Jadi kita pandai-pandai lah. Kita nak jadi orang yang wara, kita nak jadi orang yang tak buat benda yang makruh, kita duduk. Tutup pintu, duduk elok-elok. Tapi kalau emergency tu lain lah, lain. Jadi itu saja masalahnya. Dan lagi pula, kencing berdiri itu dilakukan orang yang tiada, dia kata ni, orang yang tiada adab, bertabiat huduh. Dengan kerana itu berkata Imam Tirmizi, sesungguhnya diriwayatkan orang daripada Abdullah bin Mas'ud, katanya, inna minal jafai antabula wa anta qaimun.
bahwasanya setengah daripada tabiat kasar dan huluh, dan tiada mempunyai adab, bahawa engkau kencing padahal engkau berdiri. Ini sebahagian minal jafai, daripada tabiat kasar, tabiat huluh, ialah kencing dalam keadaan berdiri. Dan atas harusnya itu telah khilaf ulama akan sebagai khilaf yang panjang. Harus ni makna harus berdiri ni kan, ada khilaf ulama lah yang panjang. Jadi macam inilah kita ambil keputusan, rumusan bahawa kan kita utamakan kencing dalam keadaan berduduk, melainkan dalam keadaan-keadaan yang tertentu, kan. Dan apa hukum kalau kita saja-saja api berdiri, hukum dia makruh. Itu saja, tak sampai ke martabat haram. Tapi kalau kita boleh duduk, walaupun tak ada siapa tengok, kita boleh buat ikut apa yang disarankan Rasulullah, maka darjat kita tinggi di sisi Allah Ta'ala, walaupun tak ada orang tengok, kan. Macam aurat lah kan, kita duduk sorang-sorang dalam rumah, kan, boleh tak pakai apa, tak pakai apa, tapi dia makruh, sebab malaikat ada. Kita boleh jaga, walaupun tak ada orang, kita jaga aurat kita sekurang-kurang aurat, maka kita dikira orang yang bermaruah. Macam tuan-tuan duduk tengah apa nama kampung, kan ada rumah siapa, kita seorang aja dalam kampung tu, kan, tengah-tengah bendang, tengah tu mula musim hangat, kita duduk seorang, bini mati lama dah. Lepas tu rasa lagu nak menebas rumah rumput panjang, hangat, kata hari ni aku nak menebas telanjang, pusing menebas seorang-seorang, kan. Orang tak ada, boleh, boleh, tapi tak apa ketahuan, tak apa ketahuan. Kucing pun tengok heran, ni selalu pakai hari ni. Jadi apa nama, martabat maruah tu turun, tapi dia tidak sampai ke tahap haram. Jadi kita kalau dalam keadaan siapa pun tak nampak, kita boleh nak kencing berdiri pun tak ada masalah. Tapi kita duduk, kita berdinding macam kita baca hari tu, kan, ada dinding depan kita, dan kita tidak menghadap dan membelakangkan kiblat. Jadi perbuatan kita tu cantik dari segi agama, akhlak kita cantik. Yang ni yang dinilai oleh Allah. Antara markah banyak ni, markah banyak ni, hak tu, hak yang kita buat amalan-amalan sunat, yang dengan kerelaan hati kita, yang tu yang menaikkan darjat kita. Adapun amalan wajib yang kita buat, hak tu terpaksa. Kita jangan rasa kita kemas dah, aku sembahyang 5 waktu, buat puasa Ramadan tak pernah tinggal, zakat buat keluar.